daripada Malaysia untuk menjejaki sejarah Cheng He yang kita kenal sebagai Cheng Ho, dan bila kami pergi ke sana cuacanya cukup nyaman, selesa sangat sepanjang tahun ni. Berapa 17 darjah Celsius begitu kan. Dia tidak begitu panas dan tidak begitu sejuk di Yunnan. Ya, betul. Dan saya dapat juga merasa lemang Yunnan. Nasi lemak? Lemang, ada lemang bukan. Bukan nasi lemak. Betul kan, ada lemang, pulutnya, berasnya seperti melekit sedikit. Ya ke? Lemang. Saya rasa kalau saya makan di perkampungan, apa dipanggil, cultural village, di perkampungan orang Hui. Di bandar mana? Di bandar Kunming ke? Di Kunming, ya betul. Di sebelah Tasik Tian. Yeah. Jadi mungkin jadi saya rasa walaupun saya orang lokal Yunnan, tapi Encik lagi faham, lagi tahu tempat saya lah. Tapi memang saya sarankan kepada siapa yang ingin berjalan-jalan kan, pergilah ke Yunnan, sebab di Yunnan juga ada salji kan, di gunung. Ya, di kawasan di bahagian barat laut Yunnan. Barat laut. Ada gunung salji. Ada gunung salji. Laut tak ada. Hanya laut sahaja yang ada di Yunnan. Tapi dia ada tasik yang besar. Tasik yang seperti laut besarnya. Boleh dengar tak Encik? Tiba-tiba putus. Dia terputus sekejap tadi. Husna, sewaktu belajar di Yunnan, waktu itu sudah mula minat bahasa ataupun sebelum itu lagi? Sebelum saya memasuki universiti bangsa-bangsa Yunnan ini, saya sudah tahu beberapa informasi yang menarik mengenai Malaysia lah. Tapi pada masa itu saya masih seorang pelajar di sekolah rendah saja, dan bagi saya apa yang saya tahu mengenai Malaysia ialah macam pelancongan, cuaca tropikal, KL, pulau-pulau yang indah, dan beberapa buah-buahan yang sedap. So ketika saya memilih jurusan saya rasa kalau macam itu, kalau saya nak belajar bahasa asing, saya rasa mungkin boleh cuba memilih bahasa Melayu lah. Sebab pada masa itu saya rasa China dan Malaysia ada kerjasama mengenai bidang macam ekonomi dan sebagainya. Kalau selepas saya tamat dari universiti, mungkin senang nak cari kerja, dan ini menjadi kenyataan juga. Kenapa dia jadi kenyataan? Kerana sekarang bekerja dalam bidang berkaitan? Sebab saya rasa kalau contohnya bahasa Inggeris, contohnya bahasa Jepun, ini bahasa yang ada penggunanya ramai. Tapi ke China, contohnya bahasa Inggeris ya. Saya rasa kalau you di tepi jalan, pilih sesuatu orang yang tak kenal juga, dia juga boleh cakap bahasa Inggeris. Thank you, no, okay, yes. Macam ni saja. Tapi kalau semua orang pandai cakap bahasa Inggeris, jadi tempat kerja ataupun peluang kerja akan susah nak ambil. Tapi kalau you memilih bahasa macam bahasa Melayu, mungkin tak ramai orang pandai tau. Jadi you lagi berharga lah. Dan sekarang saya macam beberapa kawan-kawan saya, mereka juga rakan sekelas saya, mereka cakap bahasa Melayu, dan sekarang mereka juga sudah menjadi macam pensyarah di universiti untuk mengajar bahasa Melayu. Mereka bekerja di syarikat yang sangat terkenal, yang sangat besar, dan kajian mereka pun tinggi. Kesemua ini sebab mereka pandai bahasa Melayu. Kalau mereka pandai bahasa yang lain, bahasa Inggeris, bahasa yang lain, juga boleh mendapat kajian tinggi lah, tapi lagi susah saya rasa. Husna, soalan yang diberikan oleh Izzah di sini, boleh saya tahu apa yang mencetuskan minat Husna mempelajari bahasa Melayu? Ada persamaan Mandarin dengan Melayu? Ya, adakah ada persamaan dalam jumlah? Okey, terima kasih Iza. Dan saya cuba jawab ya. Tadi saya sudah ada beritahu, saya rasa kenapa saya nak cuba belajar bahasa Melayu ini, sebab saya yakin bahasa ini berharga.
saya yakin bahasa ini akan mendatangkan manfaat kepada saya, akan mendatangkan manfaat kepada pelajarnya. Dan sekarang apa yang saya kata sudah menjadi kenyataan kan. Kita boleh mencari kerja yang baik melalui dengan bahasa ini. Dan soalan kedua itu apa? Kedua itu apa? Maaf. Boleh tengok tak? Okey, apa persamaannya? Okey. Dan saya rasa ada sebab mungkin ini disebabkan oleh kaum Cina di Malaysia. Hari yang pertama saya baru belajar cukup ini, perkataan cukup ini. Saya rasa, cukup ini intonasinya macam sama dengan bahasa Cantonese ke? Dan saya cuba tanya pensyarah saya, dia kata, ya betul. Sebab dan kuaci, cukup dan ada banyak lagi. Dan tiba-tiba saya tak ingat. Boleh tak cerita? Cukup dalam bahasa Cantonese. Ya. Sama. Memberi maksud yang sama. Oh, cukup. Sama. Saya pun tak tahu. Ya. Okey. Yang tadi lagi satu contoh kuaci Kuaci yang dimakan. Yang makan itu. Okey. Kalau dari segi bahasa Mandarin pun saya ingat yang saya pernah dengar sebelum ni ada pepatah Melayu dengan pepatah Cina, ada pantun Cina. Cina juga ada pantun kan? Ya, ada pantun, ada puisi, ada pepatah berbahasa macam ini. Ya, saya difahamkan kalau di China ni kepentingan menguasai bahasa kedua ataupun bahasa asing lah kita katakan sejak zaman dinasti lagi memang sudah diberikan penekanan. Kenapa bagi negara China bahasa asing tu penting, tapi dalam masa yang sama bahasa Cina tu memang dijaga dengan baik? Boleh. Sebab saya rasa bahasa ini ialah alat asas dan alat yang sangat penting untuk menjalankan komunikasi dan pertukaran dengan orang yang lain, dengan orang dari negara-negara yang lain. Dan saya rasa pada masa ini sekarang pertukaran dan interaksi antara negara-negara sekarang semakin erat. Tiada satu pun negara berupaya menyelesaikan masalah dengan sendiri saja. Kita perlu bekerjasama, kita perlu komunikasi, perlu interaksi. Hai. Dan saya rasa ini sangat penting lah. So, saya tahu di Malaysia ada satu ayat yang terkenal, bahasa jiwa bangsa kan. So saya rasa kalau you belajar bahasa asing, belajar bahasa negara yang lain, ini juga membuktikan bahawa you cukup menghormati negara itu, cukup menghormati orang negara itu. Saya juga mengalu-alukan anda semua belajar bahasa Mandarin juga boleh. Tapi kalau ini susah, saya rasa saya juga boleh belajar bahasa anda sebab ini alat untuk kita komunikasi. Ini juga laluan ataupun cara penting untuk kita bekerjasama. So saya rasa orang China sangat suka dan juga mahu belajar bahasa yang lain sebab ini boleh menambahkan ilmu kita dan juga boleh membantu kita memahami, mengenalkan kebudayaan dan berbagai bidang yang lain dari negara-negara yang lain. Tapi kita terus belajar bahasa Mandarin dan kita mementingkan belajar bahasa sendiri sebab bahasa jiwa bangsa kan? Ya, betul. Saya kali pertama saya datang ke China, saya pergi ke Guangzhou. Jadi saya tak pandai cakap Cina dan saya pergi ke masjid sebab saya tahu ada orang Islam. Jadi bila saya pergi, saya jumpa orang Cina yang tak pandai cakap Inggeris tetapi dia fasih berbahasa Arab. Jadi saya bercakap Arab dengan dia. Dia orang Islam. Kebanyakan orang Islam betul. Pandai bercakap bahasa Arab. Saya rasa sebab walaupun saya tak pernah tanya, tapi saya pun pernah nampak situasi sama macam Encik nampak itu. Waktu saya di Xi'an, saya pergi ke masjid. Tahu tak Xi'an ni Encik? Juga satu bandar sangat cantik di China. Dan ada ramai penduduk Muslim kat sana. Ya, impian saya ingin mengelilingi China. Dan saya pergi ke Xi'an dan saya pergi ke masjid.
tempatan, saya ada jumpa seorang imam. Beliau sangat hebat tahu, sebab pada masa itu saya sedang bersama dengan rakan sekelas rakan setugas saya, dia orang Melayu, dan kita sedang bercakap dengan bahasa Melayu, dan imam itu dia dengar dan dia kata, you dari Malaysia ke? Saya kagum kan, saya tahu. Saya tanya dia, kenapa dia tahu ini bahasa Melayu? Dia kata, sebab anak lelaki saya dia sedang belajar di Universiti Islam Antarabangsa ke? Ya, betul. Di Malaysia. Oleh itu, dia juga belajar bahasa Melayu. Selain itu, dia juga pandai cakap bahasa Inggeris. Selain itu, dia juga pandai cakap bahasa Arab. Dan pada masa itu, of course, dia pandai cakap bahasa Mandarin sebab dia orang China. Dan dia kata, ini sangat penting bagi dia sebab dia orang Muslim yang hidup di China dan dia mahu memperkenalkan kehidupan dia di China kepada orang yang lain, kepada kawan-kawan Muslim di negara yang lain. Kalau mereka ada soalan nak tanya tapi dia tak faham bahasa mereka, jadi macam mana? So dia nak belajar bahasa-bahasa yang lain dan dia juga sangat bersahabat. Dan saya rasa imam itu idol saya tau sebab dia sangat hebat. Saya sempat di Yunnan sendiri, di kawasan Shatian. Oh ya, yeah. Shatian. Di Honghe. Honghe tu dan juga di Najiaing. Di dua-dua tempat ini. Satu tempat ada ramai Muslim kan? Ya betul, komuniti Muslim, dan saya jumpa anak muda di tepi jalan, dia menyapa saya dengan bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Memang cukup mengagumkan. Jadi saya cukup mengagumkan kerana di situ dia ada, di Shatian dia ada masjid yang cukup besar yang mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi di Yunnan sendiri saya rasa kita kena pergi. Nanti kena minta Husna jadi punya pemandu pelancong. Ya, kalau saya, sebab sekarang saya sibuk untuk bekerja di Beijing, kalau saya ada masa lapang atau berpeluang, patutlah saya nak balik ke kampung, dan saya juga harap terus buat video-video mengenai kampung saya dan post di Facebook untuk anda semua. Ya, bagus. Terima kasih atas usaha Husna tu. Cukup baik untuk kita mengenali Cina. Bersama kita ada Rozaid Abdul Rahman. Ini juga cikgu bahasa Mandarin, cikgu Melayu, lulusan BFSU, kalau tak silap saya, yang mengajar di Malaysia, mengajar bahasa Mandarin. Jadi kita bertukar tugas. Dia tulis cukup, yang tadi kita sebut cukup. Kan? Jadi yang inilah yang dimaksudkan. Macam ada bersamaan. Ya, betul. Dan cukup ini lagi macam intonasi Kantonis. Saya rasa sebab kalau saya bukan orang Guangdong lah. Kalau saya orang Guangdong, saya akan lagi pandai cakap cukup ini. Okey, ada satu soalan daripada Alif Ihsan. Apa pendapat Husna tentang buku penterjemahan bahasa Melayu ke bahasa lain atau dari bahasa lain ke bahasa Melayu dalam perkembangan ilmu? Dalam perkembangan ilmu, saya tak berapa faham soalan ini. Maksud dia, adakah saya punya faham lah, mengikut faham saya, apa yang ditanya itu, adakah apa pandangan Husna tentang alih bahasa, penterjemahan buku-buku dari Cina ke dalam bahasa Melayu ataupun sebaliknya? Saya rasa ini sangat penting lah. Sebab contohnya, kalau saya hanya pandai cakap bahasa Mandarin sahaja, jadi dunia saya ataupun apa yang dinampak dalam mata saya cuma semuanya mengenai China sahaja. Kalau orang lain beritahu saya, Husna, ada satu negara di dunia ini namanya Malaysia, tahu tak? Saya tak tahu. Sebab tak ada penterjemahan tau. Ini satu cara ataupun alat yang sangat penting lah. Sebab ini adalah untuk meluaskan pemandangan anda. Husna, saya ketawa tadi sebab saya bertemu dengan seorang wanita tua di Guangzhou pada tahun 2008. Bila dia bertanya dengan saya,
Dia kata kamu datang daripada mana dalam bahasa Mandarin kan. Jadi saya pun jawab Malaysia kan. Jadi dia kata Malaysia, China pian Chong Kuali. Dia tanya dekat dalam China di mana Malaysia. Maknanya dia tak tahu adanya Malaysia di luar China. Ini mengajar kita ataupun memberitahu kita kena terus belajar sepanjang nyawa. Saya rasa. Ya, betul. Kita ada juga Tuah, cikgu juga ni. Saya ingat kenal kan? Husna kenal cikgu Tuah. Tuah Chow. Saya rasa saya baca soalan ini dululah. Ya, silakan. Dia sekadar okey. Encik tolong bacalah. Ya, cikgu Tua dia mengajar di mana saya tak pasti. Sama seperti Husna jugalah. Di kota asal saya di bahagian selatan di kawasan Kuangtung atau bawah lagi. Dia mengajar bahasa Melayu kepada pelajar Cina. Kalau dulu Husna pernah belajar di UM kan? Ya, pada tahun 2015. Selama setahun menetap di Malaysia. Setahun ataupun 2 semester. Baik, apa pandangan Husna berkenaan dengan Malaysia dari segi Saya sangat bahasa? suka Malaysia tahu. I love Malaysia. Kenapa? Di mana menariknya Malaysia? Sebab ini berkaitan dengan siapa ataupun orang-orang yang saya pernah jumpa di Malaysia. Kalau mereka tak bersahabat bagi saya takkan suka Malaysia. Tapi saya rasa kesemua mereka baik hati tahu. Sebab pada waktu saya ada di Malaysia, kawan-kawan saya mereka orang Melayu lah, dan mereka tahu saya mau belajar bahasa Melayu dan mereka tahu saya berasal dari China, so mereka juga terus ke Hello? Terputus sekejap. Dia okey dah. Apa tadi? Okay, sebenarnya tengah cakap. Terputus sedikit tadi. Okey. Maknanya kawan-kawan Melayu kenapa tadi? Okey. Kawan-kawan Melayu saya mereka selalu jumpa saya dan kita bersama-sama pergi ke pasar malam tau. Saya tak suka keluar pada waktu malam tau sebab saya malas. Tapi sebab mereka selalu panggil saya keluar, so saya ikuti mereka lah, dan kita selalu pergi ke Masjid Jamek. Ada pasar malam, ada pasar kat sana kan, Masjid Jamek. Dan saya dan beberapa tempat yang lain, dan saya sangat suka Inai ke apa itu? Betul ke? Inai. Ya, betul. Inai yang diwarnakan pada tangan. Ya. Dan kali yang pertama saya cuba Inai ni, saya takut sebab, dan saya tanya mereka, sekarang saya ada tattoo ini, kalau esok saya berkelas boleh tak nanti dikritik oleh cikgu lah. Dia kata taklah. Dan saya sangat suka itu. Dan selepas saya habiskan pembelajaran di Malaysia itu, saya juga ada satu kali saya balik ke Malaysia bersama dengan ibu saya, dan saya dan ibu saya kita pergi ke Masjid Jamek untuk cuba Inai itu juga. Saya sangat suka itu, dan saya rasa mereka sangat bersahabat, dan saya juga rasa sangat gembira sebab ada seorang kawan orang Melayu saya, dia berkahwin dan dia juga ada menjemput saya. Oleh itu saya berpeluang untuk menyertai majlis perkahwinan orang Melayu. Saya rasa ini sangat menarik tahu, dan ini jauh berbeza dengan majlis perkahwinan di China ini. Dan saya rasa ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Apa cabaran ini? Ada soalan daripada Husna. Sama Husna bertanya kepada Husna. Apakah cabaran dalam terasa macam mana? Kerana nama dia sendiri ada Husna. Ya, okey. Dan hai Husna. I'm Husna juga. Dan saya rasa ada satu cabaran yang sangat besar bagi saya. Sekarang pun juga cabaran yang terbesar bagi saya ialah, saya rasa orang Melayu mereka ada dialek ke atau intonasi ke atau yang berbeza tahu. Terutamanya pacik dari kampung,
Saya rasa tak faham apa yang mereka cakap. Mereka tahu saya cakap bahasa Melayu, so mereka sangat gembira lah. Dan mereka cakap dengan saya dengan bahasa Melayu. Dan saya rasa, tak faham. Apa tu? Saya rasa nervous. Saya Mungkin dialek negeri. Betul ke saya pandai bahasa Melayu? Kenapa saya tak faham apa yang dia kata? Kalau saya nak cakap dengan orang Melayu, biasanya saya nak cuba dengar dulu. Boleh faham tak? Sebab ada apa itu? Ini dialek ke yang berbeza? Ya, betul. Dialek negeri mungkin kalau datang dari Negeri Sembilan, mungkin daripada Kelantan, Terengganu, bunyinya akan berbeza. Ya, dan saya takut kalau saya tak faham apa yang mereka kata. Dan kawan-kawan orang Melayu saya juga ada pernah ajar saya beberapa perkataan yang khas. Macam makan. Dia kata ini maksudnya makan. Ini maksudnya makan. Betul, makan. Makan. Okay. Ada lagi tak? Ada banyak. Saya sendiri pun tak pandai. Saya berasal dari Melaka. Orang Melaka pun bunyinya lain. Kalau kata contoh, ular, dia jadi R jadi U, jadi ulau. Ulau? Ini ular? Ya, betul. Okay, tapi saya sendiri pun tak mahir bahasa dialek Melaka lah. Setakat ini, Husna tahu ke kalau di sekitar China ni, berapa banyak universiti yang menawarkan kursus? Husna dengar ke, Husna? Okey, boleh ke? Mungkin boleh dengar saya. Saya dengar Husna, tetapi di sana macam mana? Boleh dengar ke? Mungkin tak dapat dengar. Hello Husna, tak dapat dengar ke? Tak mengapa. Sementara kita kembali bersiaran dengan Husna, saya nak bawakan kepada penonton-penonton sekalian seorang guru Melayu kita yang mengajar di China, spesifiknya di Guangzhou, di mana beliau yang bernama Cikgu Zaitun, dia mengajar bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar Cina. Jadi kita nak tahulah sejauh mana pengalaman dia dalam mengajar anak-anak Cina belajar bahasa Melayu, dan pengalamannya sampai ke hari ini. Saya ingat dia mengajar secara atas dalam talian dari Malaysia sekarang disebabkan keadaan COVID, dan kita berkenalan lah dengan Cikgu Zaitun. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam dan selamat petang, salam sejahtera. Okay, saya nak bagi satu pantun permulaan dulu . Silakan Cikgu. Okay, sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Ini pantun yang setiap pelajar Cina wajib ingat . Patut. Saya selalu dengar juga kalau dalam program mereka akan sebut pantun ni. Ya. Mereka patut ingat, wajib ingat setiap pantun yang kita sudah belajar. Cikgu mengajar di Guangzhou sejak bila? Saya mengajar sejak tahun 2016, September 2016. September 2016, maknanya hampir 4 tahun lah . Hampir 4 tahun. Ya, masuk. Betul. Jadi boleh cikgu cerita sikit cikgu, bagaimana pengalaman mengajar bahasa Melayu di kalangan penutur asing ini, khususnya di China. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu . Nama saya Cikgu Zaitun dan sekarang saya mengajar di Guangdong University Foreign Study. Okey, sudah 4 tahun saya mengajar di sana. Terima kasih kepada Encik Suhail dan Husna kerana sudi menjemput saya dalam ruang bicara ni . Okey, hai Husna, ni hao. Hai Zaitun. Selamat petang. Selamat petang. Okey. Saya mengajar di Guangdong University Foreign Study, GDUFS, Guangwai Taxuan. Di sekarang Zaitun ada di Guangzhou sudah. Ya, sudah 4 tahun saya mengajar di sana. Okey, baik, tadi Encik Suhail suruh saya cakap berkongsi pengalaman saya mengajar budak Cina, pelajar Cina di sana. Kalau dari segi pelajar itu sendiri, mereka sangat menunjukkan minat yang mendalam . Kita dapat lihat hasil tu seperti Husna. Minat yang mendalam. Malulah. Okey, yang pertama kena ada minat. Kemudian mereka juga belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita tahu orang Cina ni, mereka sangat
disiplin dan belajar bersungguh-sungguh. Kalau mereka tak faham, mereka akan tanya, cikgu, bagaimana sebutan apa? Pedang, selamat petang, selamat ataupun pedang selalu gangguan tu. Mereka ada kesungguhan, sebutan, lisan, pengetahuan Malaysia dan sejarah. Cik Suhail kalau nak tahu, Husna mesti tahu banyak sejarah tentang Malaysia ya. Betul Husna? Ya. Ya Ustaz. Oh. Ada belajar sejarah pengetahuan Malaysia ya? Ya, banyaklah sejarah, ekonomi, kebudayaan, adat resam. Wah, bagus. Budaya dan berbagai lagi. Cikgu punya anak murid berapa ramai cikgu? Okey, pelajar saya yang sudah convocation yang tahun lepas ada 20 orang dan mereka sudah bekerja lah tahun ini. Dan tahun ini semester ini akan convocation 18 orang. Okey, 18 orang, ada yang sambung master, ada yang sudah dapat kerja. Okey. Macam Husna kerja apa sekarang Husna di China? Sekarang saya wartawan sekarang saya wartawan dan tapi sekarang dalam tempoh wabak, so saya pun tak ada lawatan kerja lah. So saya cuba buat video dengan sendiri saja untuk mengenai situasi di Beijing dan beberapa tindakan pencegahan di sinilah. Biasanya Cikgu Zaitun, pelajar-pelajar ni nanti dia akan kembali berkhidmat kepada negara dalam bidang bahasa saja atau ada yang pergi ke luar negara ataupun kerja di Malaysia? Ada yang juga, ada pelajar saya yang sekarang bekerja di Malaysia di sebuah syarikat telekomunikasi yang bekerja di Kuala Lumpur. Gajinya agak cukup besar ya. Sebagai kalau bekerja di Malaysia ya. Betul. Cabaran cikgu, cabaran apa dalam mengajar bahasa Melayu di kalangan orang Cina lah? Cabaran yang cikgu hadapi. Cabaran-cabaran kalau saya mengajar pelajar-pelajar Cina ni pada peringkat tahun pertama lah dalam bahagian pengenalan tu, sebab mereka baru tahun pertama, jadi mereka tak tahu bagaimana sebutan bahasa Melayu, sebutan dalam bahasa Cina, ada perbezaan. Okey, sedikit perbezaan. Contohnya dalam huruf P. Ini cabaran besar bagi saya. Ya, B, K, G, huruf T, D, T, D, dan C. Dan cikgu saya juga sangat selalu marah sebab kita tak boleh asingkan apa itu P, B, T, D. Dia juga mereka menjadi cabaran. Cabaran bagi kita orang Melayu dalam belajar bahasa Mandarin, itu juga masalah. Sebab saya rasa dalam bahasa Mandarin tu P dan B tu, T dan D tu lagi jelas perbezaannya. Tapi dalam bahasa Melayu tu saya rasa dengar saya ada masalah ke? Kenapa tak boleh asingkan? Apa itu panjang cerita dari segi intonasi. Ya, saya tahu, tapi mungkin sebab bahasa Melayu dan bahasa Mandarin ada beberapa perbezaan dari segi intonasi, so orang China tak boleh cakap dengan tepat. Ya, jadi mereka perlu berlatih pada tahun pertama sangat penting untuk mereka melatih sebutan itu selama 1 tahun. Betul Husna? Betul. Melafaz. Setiap hari melafaz dan melafaz. Sehingga saya juga nak cakap terima kasih kepada semua kawan-kawan orang Melayu lah, sebab walaupun intonasi saya masih ada banyak masalah, tapi mereka pun cuba faham apa yang saya kata. Mereka tak mengkritik saya. Husna dan juga Cikgu Zaitun mungkin boleh respon juga pada soalan saya ni. Adakah pelajar yang belajar di sana sahaja, maknanya dia tak pernah datang Malaysia, tak ada kawan orang Melayu, tetapi dia masih juga boleh fasih dalam bahasa Melayu? Mungkin ya, sebab ada pelajar saya tahun mungkin boleh Cikgu Zaitun dulu.
Okey, dekat sini kalau tahun di universiti kami, pelajar tahun ketiga akan mula pergi ke Malaysia lah. Semester 1 tahun ketiga. Tapi pelajar tahun 1 dan tahun 2 pun sudah boleh berbahasa dengan saya lah. 100% kalau bercakap dengan cikgu Melayu, mesti guna bahasa Melayu. Jadi saya seorang lah yang mereka akan melatih dengan penutur asli itu. Ya, Husna? Macam mana Husna Saya pula? saya rasa sama dengan apa yang Cikgu Zaitun kata lah. Sebab pada tahun yang pertama dan tahun kedua saya dalam universiti, saya pun masih belum sampai Malaysia. Tapi pada masa itu, kita berpeluang untuk berbual-bual dengan orang Melayu, iaitu pencara asing kita. Mereka berasal dari Malaysia dan mereka orang Melayu, dan mereka juga bagi kita dengar lagu bahasa Melayu, penonton filem bahasa Melayu untuk melatih kita, untuk membantu kita menyesuaikan kehidupan di Malaysia pada tahun ketiga. Kalau apa nama lagu kegemaran Betul. yang biasa didendangkan pelajar-pelajar ni apa dia? Siti Nurhaliza. Dia lagu dia. Cikgu Zaitun mengajar menyanyi juga ke cikgu? Apa? Cikgu ajar menyanyi lagu Siti Nurhaliza juga ke? Saya ada belajar ajar nyanyi lagu Dona Sayang. Betul Dona Sayang. Lepas tu saya ajar DK Barat. Kami universiti ada pelbagai aktiviti yang melibatkan bahasa Melayu. Ada pertandingan drama, pertandingan deklamasi sajak, pertandingan nyanyian. Dan kalau kita tahu di China sendiri, ada peringkat di seluruh China, kita ada pertandingan deklamasi sajak antara universiti-universiti yang ada bahasa Melayu. Contohnya pada tahun lepas universiti kami mendapat juara, pelajar saya. Oh, tahniah. 2 orang dapat juara. Masa itu di Yunan, tak silap saya di Ya. Tapi dalam tempoh saya masih ada di universiti itu, mungkin belum ada pertandingan macam ini ke? Saya tak pernah menyertai pertandingan pitato di negara China, tapi saya pernah menyertai pitato pertandingan bahasa Melayu PABM kan di Malaysia tu. Ya, di Malaysia. Ya, PABM dulu pelajar saya ada 2018, kalau Husna ingat, ada Izzah dia telah mendapat juara pidato antarabangsa, mengharumkan nama Cina dan juga Jabatan Bahasa Melayu kita. Xu Yang Izzah dapat juara pada tahun 2018. Saya menyertai pertandingan itu pada tahun 15. Kamu sudah lama, ini baru lagi. Saya Sudah sini Husna sudah pelajar. Tapi jadi daripada perbualan kita yang ini, maknanya ternyata lah kita boleh katakan kalau di China ramai peminat, maknanya pelajar-pelajar atau warga negara Cina sendiri berminat untuk pelajari bahasa Melayu kan. Dan mereka sangat bersungguh-sungguh. Yang itu saya setuju dengan Cikgu Zaitun, kerana pengalaman saya dulu pun bila menetap di sana, memang kita tengok satu budaya yang patut kita contohi lah, dari segi sungguh-sungguhnya masyarakat mereka ini dalam membuat suatu perkara yang mereka hendak. Betul tak? Betul. Jadi cikgu, saya terima kasih kepada cikgu kerana sanggup bersama dengan kami. Mungkin cikgu ada kata-kata akhir untuk semua yang menonton. Semasa saya mengajar di Guangdong hari itu, saya ada bukan pelajar bahasa Melayu Husna. Mungkin dia pelajar bahasa lain, tetapi dia mendengar saya dan pelajar bercakap bahasa Melayu, dia kata, wow, dia cakap bahasa Cina lah, hao ting, sangat sedap mendengar bahasa Melayu Dan saya rasa bangga sangat. Pelajar yang lain pun cakap bahasa Melayu sangat sedap didengar Pendapat Husna, sedap tak bahasa Melayu didengar? Husna tak dengar Husna boleh kata-kata dengar? Putus ke? Dia terputus sikit tadi. Betul tak Cikgu Zaitun Jadi tanya kita pada Husna tadi, betul ke Saya bahasa tak ada. tak dengar Okey, silakan cikgu untuk kata-kata mungkin nasihat ataupun semangat motivasi kepada kita semua.
Okey, kita sebagai penutur bahasa Melayu. Okey, kita sendiri sebagai penutur bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita, perlulah berbangga dengan bahasa kita. Kan di China ada lebih kurang 10 universiti yang mengajar bahasa Melayu. Okey. Jadi kita menunjukkan bahasa Melayu juga setanding dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain seperti bahasa Arab, bahasa Turki, Pakistan, Sepanyol, Serbia dan lain-lain. Jadi kita cintailah bahasa kita. Betul Husna? Ya, betul. Husna boleh dengar kan? Ya. Sekarang Okay, boleh dengar. Okey, terima kasih Cikgu Zaitun. Nanti kita berhubung lagi dan kita amat-amat terima kasihlah kerana dapat bersama dengan kita untuk kita mengetahui secara realitinya masyarakat di luar memandang tinggi bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Seperti mana yang Cikgu Zaitun sebut tadi, bahasa Melayu ni indah didengar, maksudnya sedap didengar, hauting. Orang Cina sendiri kata. Betul kan Husna? Tadi Husna terputus di situ. Dan itu jugalah kenyataan yang disebut oleh Pani daripada Thailand yang belajar sendiri bahasa Melayu menerusi lagu-lagu di YouTube. Dia kata sebab bila dengar bahasa Melayu ni, oh indahnya, memang manis, memang sedap didengar. Ya, terima kasih Cikgu Zaitun. Kita jumpa lagi nanti ya. Saya sambung sekali. Maaf Cikgu Zaitun, apa tadi? Okey. Tak kenal maka tak cinta ya. Dah Ya, kenal betul. suka ya. Ya, itulah dia. Okey, bye-bye. Hakikatnya. Assalamualaikum. Selamat Okey, petang. waalaikumsalam. Zaijian Husna. Bye-bye, Zaijian Zaitun. Husna. Harap nanti kita boleh jumpa di Beijing atau Guangzhou. Ya, Husna, apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Zaitun tadi memang saya rasa satu perkongsian yang cukup menarik kerana saya sendiri pun kalaulah saya tidak diperkenalkan oleh Profesor Datuk Dr. Awang Sarian tentang pelajar-pelajar Cina yang belajar bahasa Melayu, saya pun tak tahu. Rupanya ramai. Ya, waktu saya ada di Malaysia, kalau mereka tanya saya, you belajar apa di Malaysia ni, you orang China? Saya kata, saya belajar bahasa Melayu. Tahu tak, mereka termasuk orang Melayu, mereka rasa kagum. Dan mereka pernah tanya saya, kenapa you nak belajar ini? Saya juga kagum sebab mereka tanya soalan macam ini. Sebab saya rasa, of course, kamu harus mempunyai cultural confidence mengenai bahasa sendiri. Sebab kalau you nampak ada orang asing belajar bahasa anda, you harus merasa bangga, gembira. Kenapa kagum? Sebab you kena mengakui bahasa ini berharga, bahasa ini berguna. Of course nanti akan ada ramai orang akan belajar ini. Kalau you tak guna, you tak yakin, you tak percaya ini akan mendatangkan manfaat, you pun tak guna ini, macam mana benarkan yang macam mana menarik orang yang lain belajar bahasa ini kan? Saya juga ada cultural confidence mengenai bahasa saya, bahasa Mandarin. So kalau saya ada nampak sesiapa orang asing dia belajar bahasa Mandarin, saya takkan rasa kagum. Sebab saya bersetuju, ini bahasa bagus, ini bahasa saya rasa gembira, saya alu-alukan orang macam ini. So saya rasa kalau di Malaysia ada orang asing yang belajar bahasa Melayu, jangan kagumlah. Cuma galakkan dia, cuma alu-alukan dia. Dan ini maknanya di sini kita perlu ada satu perasaan bangga dengan bahasa kita sendiri. Yang tadi kita sebut bahasa jiwa bangsa. Dengan kita rasa sayang pada bahasa kita, kita akan gunakan bahasa kita dengan baik. Sekaligus bila kita bertemu dengan orang yang belajar bahasa kita, bahasa kita panggil apa dalam bahasa Melayu, mother tongue ni, bahasa jati kita, bahasa kita, jadi kita akan lebih tertarik lah bila dengar, oh ada orang Cina belajar, ada orang Korea belajar bahasa Melayu. Yalah, ada. Sebab saya ada di Universiti Melayu untuk belajar bahasa Melayu. Ada ramai pelajar dari negara-negara yang lain. Mereka belajar bahasa Melayu. Walaupun tak berapa faham ataupun tak fasih, tapi mereka pun mahu belajar. Ini saya rasa ini fenomena yang baik lah. Ya, dan ini sekaligus akan memberikan satu semangat kepada penutur asal atau penutur asli bahasa Melayu ini, bahawa bahasa ini bukan bahasa eceran, bahasa yang
biasa-biasa, bahasa yang dipandang dunia. Dan bercakap tentang bahasa ni, kita mesti akan teringat tokoh yang saya sebut tadi, Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, yang pernah menjadi penyandang kursi pengajian bahasa Melayu di Beijing. Kalau tak silap saya, nanti mungkin kita akan, ya, sangat terkenal. Sekarang merupakan penyandang kursi Zakbar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan baru saja dilantik menjadi pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan untuk itu pada hari ini, petang ini, beliau bersetuju untuk bersama dengan kita, dan saya mengalu-alukan Profesor Datuk Dr. Awang Sarian. Assalamualaikum. Salam, apa khabar Suhail dan Saudari Husna, apa khabar? Baik, terima kasih Prof Awang. Ini kali yang pertama kita berjumpa dalam talian. Ya. Ya, saya pun perlu terima kasih kepada Prof kerana Prof memperkenalkan saya kepada Husna melalui cikgunya, Cikgu Fatimah ya, di Yunan. Jadi, ya. Jadi ini maknanya Husna bertemu dengan Mahaguru lah. Guru Husna adalah Cikgu Fatimah, dan guru kepada Cikgu Fatimah adalah Prof sendiri kan. Atau sebalik saya katakan Husna sudah pakai cucu saya. Cucu ya. Cikgu Fatimah anak murid saya di BFSU, Beijing Studies University atau BY. Husna murid pada Cikgu Fatimah. Jadi artinya kalau Fatimah anak saya, Husna sudah jadi cucu saya. Ya. Terima kasih. Berapa lama Prof menyandang kursi pengajian bahasa Melayu di sana? Nama kursi pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di Beijing Studies University. Kali pertama 3 tahun setengah, sebab 4 tahun dari Januari 2008 hingga Julai 2011. Saya kembali 6 bulan lebih awal, jadi 3 tahun setengah. Kemudian saya kembali untuk jadi ketua pengarah Dewan Bahasa Pustaka. Tapi sudah saya tamat menjadi ketua pengarah UBP 2016. Saya dilantik sekali lagi sebagai penyandang kursi pengajian Melayu di BY untuk 3 tahun. Tapi saya sempat lebih kurang 2 tahun, pulang lebih awal juga kerana ada tugas di negara. Jadi begitu begini mungkin 5-6 tahun jugalah. Prof, berkenaan dengan perbualan kita tadi, kita ada sebut ramainya pelajar bahasa Melayu di China, dan setakat ini bagaimana perkembangannya Prof di China? Ya, yang terakhir saya mendapat maklumat sudah ada 13 atau 14 buah universiti yang menawarkan kursus ijazah bahasa Melayu. Ini bukan kursus bahasa Melayu, tapi ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun, termasuk juga di Universiti Yunan atau di Mingzhou University, Universiti Bangsa-Bangsa di Yunan di Kunming. Di Beijing kita tahu, di BFSU, di Tianjin ada juga, di Peking University, di Guangzhou tadi, itu Guangdong Foreign Studies University. Di Xi'an juga ada International University, Xi'an University of International Studies. Di Luyang, di Nanning, itu Cikgu Tuah tadi, Tuah Chan. Cikgu Tuah tahu Cautan, itu di Nanning, iaitu di Guangxi University for Nationalities. Jadi pokok sebab sudah ada 13. Bahkan di Hainan yang terbaru itu ialah di Tropical Ocean University juga sudah menawarkan program ijazah bahasa Melayu. Jadi saya hitung lebih kurang 13 atau mungkin sudah 15 buah universiti. Ini satu perkembangan yang luar biasa dan sangat mengagumkan, dan saya berbangga kerana sedikit terlibat juga dalam promosi, dan setiap kali universiti di China membuka program ijazah bahasa Melayu, saya biasa menjadi pengiklan, menyampaikan iklan melalui Facebook ataupun WhatsApp. Bahkan ada di Hainan juga ada sebuah college namanya College Antarabangsa, College Pengajian Asing, Foreign Studies College di Hainan, di Bandar Wenchang, juga menawarkan khusus bahasa Melayu selama 3 tahun untuk diploma. Di sekolah, bahkan di beberapa buah sekolah menengah juga, bahasa Melayu sudah mulai diajarkan sebagai mata pelajaran bahasa timur yang penting. Ini satu perkembangan yang
sangat mengagumkan dan luar biasa, yang juga menunjukkan hubungan baik antara Malaysia dengan negara China. Bersebut tentang hubungan baik, Husna ada buat satu video kan Husna, tentang mengapa belajar bahasa Melayu, kerana bahasa Pengyou. Sebab saya pernah sebut Pengyou ini dalam satu video yang saya sudah post di Facebook ini. Dan Pengyou ini maksudnya taman, sahabat, kawan, orang-orang terjalin hubungan yang baik. Dan saya menggunakan perkataan Pengyou ini untuk menghuraikan hubungan antara China dan Malaysia, sebab saya rasa ini betul. Sebab pada zaman purba, iaitu hampir 600 tahun yang lalu, Laksamana Cheng Ho dia sudah mula hubungkan China dengan Malaysia. Dan yang lagi dekat, Malaysia juga ialah negara ASEAN yang pertama menjalin hubungan diplomatik dengan China. So saya rasa kesemua ini ialah bukti persahabatan antara China dan Malaysia lah. Dan of course bagi saya, kalau China dan Malaysia ni bukan Pengyou, ibu bapa saya tak akan benarkan saya pergi ke Malaysia untuk belajar bahasa Melayu, sebab tempat ini memang jauh dari kampung saya. Dan waktu saya ada di Malaysia, saya pun rasa orang di Malaysia sangat bersahabat lah. Mereka memang ada bantu saya banyak-banyak. Dan dia terputus-putus sedikit ke sana. Prof, berkenaan dengan bila sebut tentang hubungan baik Malaysia-China, jadi kalau kita lihat tadi Prof sebut di China seolah-olah berlaku satu gelombang lah, kita katakan gelombang untuk mempelajari bahasa Melayu ni dengan cukup baik. Bagaimana dengan keadaan kita di Malaysia? Ya, di Malaysia ada waktunya baik, ada waktunya kurang baik. Berlakunya saya katakan pasang dan surut. Ada ketikanya bahasa Melayu dipandang penting dan menjadi bahasa utama dalam pendidikan, pentadbiran, undang-undang dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang bahasa Melayu dipandang remeh atau diambil mudah oleh setengah-setengah kalangan, seperti khususnya dalam bidang perniagaan. Boleh dikatakan sekarang bahasa Melayu belum dapat tempat yang sewajarnya, sedangkan tempoh di Melaka dahulu, dalam tempoh kerajaan Melayu ratusan tahun yang lampau, perdagangan itu menggunakan bahasa Melayu. Dalam sejarah Melayu, Suratul Salatin disebut ada 84 kurang bahasa yang dituturkan, tetapi bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan dalam kalangan 80 lebih etnik itu. Dan saya ingat pada tahun 2009 di Frankfurt di Jerman diadakan satu persidangan antarabangsa tentang perdagangan antarabangsa berdasarkan catatan dalam teks-teks atau manuskrip lama. Jadi bahasa Melayu sudah pun digunakan dalam bahasa perdagangan, bahkan dalam diplomatik hubungan. Tadi Husna menyebut Cheng He datang 7 kali ke Melaka dan ke India, ke Arab. Jadi dalam tempoh kedatangan Cheng He ke Melaka dan ke alam Melayu, bahasa Melayu diangkat oleh dinasti Ming sebagai bahasa penting. Maka dalam jawatan kuasa jurubahasa, bahasa Melayu mendapat tempat. Kemudian dalam penyusunan kamus, untuk kali pertama orang Cina menyusun kamus Melayu Cina itu dalam abad ke-15, 100 tahun lebih awal daripada kamus kamus yang disusun oleh Antonio Pigafetta, bahasa Itali, bahasa Melayu. Jadi arti hubungan Cina dengan Melayu sudah cukup lama. Bahkan abad ke-7 pun Pendeta Buddha I Ching sudah datang 6 bulan tinggal di ibu kota Kerajaan Sriwijaya dan melaporkan perkembangan bahasa Melayu, adat istiadat, pemerintahan, dan sesiapa yang ke kuil Buddha terbesar di kota Xi'an dapat melihat koleksi I Ching tentang hubungan alam Melayu zaman Sriwijaya dengan dinasti Tang di negara China pada waktu itu. Ini sangat menarik. Jadi saya kira Husna duta penting. Husna menjadi duta penting yang melanjutkan kerja baik hubungan alam Melayu dengan negara China. Terutama dengan tugas di CRI atau di radio antarabangsa China, itu sebagai penyiar banyak yang boleh Husna sumbangkan untuk
mengangkat bahasa, kebudayaan dan tamadun Melayu. Dan setakat ini pun nampaknya video-video yang Husna buat, rakamkan dan post di Facebook mendapat perhatian ramai di Malaysia kerana video-video itu diberikan komentar dalam bahasa Melayu yang baik. Ya, di Malaysia saya kira Husna sudah menjadi bintang, sudah sangat popular, menjadi selebriti. Jadi di mana-mana orang menonton video Husna, orang kagum. Ini Cina Malaysia atau Cina, saya kata ini Cina negara Cina yang fasih. Jadi ini juga bagus menjadi contoh pada rakan-rakan Cina di Malaysia. Lihat orang Cina jauh di sana itu menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi orang Cina di Malaysia yang tiap-tiap hari berhubung dengan orang Melayu, orang India dan sebagainya, dengan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sepatutnya dapat menguasai bahasa Melayu sebaik Husna dan rakan-rakan negara Cina. Jadi tahniah, syabas, teruskan usaha yang baik. Mungkin Ustaz ada apa-apa sebelum kita nak berikan satu kata-kata penutup daripada Prof sendiri. Ustaz mungkin ada apa-apa nak tanya Prof dalam kesempatan ini ke? Saya mahu cakap terima kasih kepada Prof Awang lah sebab untuk menambahkan ilmu pengetahuan saya lagi pada hari ini. Banyak mengenai sejarah. Ya, saya sebelum tutup, maaf saya Prof, tadi saya teringat tadi ada Husna sebut tentang pepatah, tentang pantun. Boleh Prof berikan sedikit ulasan berkenaan tu? Satu yang cukup menarik, saya sendiri pun terkejut. Pada tahun 2008, tahun 2009 saya diundang oleh Guangdong Foreign Studies University di Guangzhou. Jadi saya berkenalan dengan seorang profesor senior. Waktu itu umurnya sudah 80-an, sekarang sudah 96 atau 98. Namanya Profesor Xu Yunian di Guangdong Foreign Studies University. Walaupun beliau sudah bersara, sudah pencet, tetapi hubungan itu baik. Dan saya terkejut apabila beliau mengatakan ada persamaan yang sangat rapat antara pantun Melayu dengan lagu rakyat Cina di kawasan selatan Cina. Jadi beliau telah menerbitkan buku yang menunjukkan persamaan pantun Melayu dengan lagu rakyat Cina. Dan kemudian kajian beliau itu disambung oleh murid beliau. Sekarang sudah bersama dia Dr. Tan Xiao, pernah menjadi ketua jurusan bahasa Melayu di tempat Puan Zaitun, Cik Zaitun mengajar di Guangzhou. Sekarang mungkin sudah menjadi naik pangkat lagi menjadi kepala dekan barangkali. Jadi kajian-kajian ini sangat menarik. Itu di luar dugaan bagaimana ada persamaan pantun dengan lagu rakyat di selatan Cina. Dan Lemang tadi, Saudara Suhail menyebut Lemang. Saya menonton TV di Beijing, memang disebut Lemang. Sama dengan perkataan dalam bahasa Melayu. Lemang itu ialah makanan daripada pulut yang dimasukkan dalam buluh. Kalau mungkin sudah makan, dibakar, itu memang sedap makan, dimakan dengan rendang. Lemang, disebut lemang. Perkampungan etnik yang Saudara Suhail kunjungi itu juga sangat menarik kerana banyak unsur yang ada persamaan dengan tamadun atau kebudayaan Melayu. Contohnya batik. Batik ada, bahkan seorang pelajar sarjana barangkali di Mingzu, Yunnan Mingzu University barangkali, membuat kajian persamaan batik alam Melayu dengan batik di selatan Cina. Wayang kulit juga ada, dan pakaian busana. Kalau kita lihat busana di Yunnan banyak persamaan dengan busana di alam Melayu, terutama orang Minangkabau. Bentuk pakaian tradisi untuk pengantin, banyak sekali persamaan. Ini bidang-bidang kajian yang boleh dilakukan oleh sarjana. Saya yakin CRI juga boleh buat penggambaran video di Yunnan dan kemudian siarkan dalam laman web CRI dalam bentuk video. Ini sangat menarik. Jadi ini akan dapat meningkatkan persefahaman antara rakyat Malaysia dengan rakyat Cina. Kita cari unsur-unsur persamaan. Ketepikan dulu soal perbezaan, cari persamaan untuk kita saling mengenal dan saling bersahabat dengan ada cukup banyak persamaan. Baik Prof, untuk akhirnya mungkin Prof boleh berikan satu kata-kata motivasi atau semangat berkenaan dengan bahasa kebangsaan kita ini
sebelum kita melabuhkan tirai. Ya, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa antarabangsa sejak beberapa ratus tahun yang lampau, bahkan saya katakan abad 7. Sekarang peranan orang Melayu, orang Malaysia dan disokong oleh orang bukan Melayu di negara asing termasuk China itu sangat penting untuk mengembangkan bahasa Melayu. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas pada rakan-rakan di China. Saya pun tadi sebelum masuk ke program ini saya bermusyawarah melalui talian juga dalam talian dengan kedutaan Malaysia di China dan Profesor Madian dan pensyarah di Beijing Foreign Studies University itu dalam dalam satu urustia atau sekretariat tetap pengembangan pengajian Melayu di China. Sebenarnya CRF pun terlibat tahun lepas Januari 14 Januari Puan Wen Wen atau nama Melayu Awan hadir dalam mesyuarat perubahan urustia itu. Jadi saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Mudah-mudahan bahasa Melayu dapat disokong, diangkat oleh orang Malaysia dan orang luar negara supaya kita saling mencapai persefahaman yang baik untuk perpaduan sejagat. Bahasa ialah alat perpaduan sebenarnya. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih Awang, Prof. Awang. Saya memang harap kita boleh berjumpa di Beijing nanti ataupun di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan, insyaAllah. Prof, sihat tak sekarang? Ada di Kuala Lumpur ke? Sehat orang yang sudah tidak muda. Sehat-sehat orang tidak muda. Bolehlah, saya masih boleh memandu. Pukul 5 pagi saya sudah berangkat dari rumah untuk ke UPSI di Tanjung Malim. Sekarang dengan juga tugas juga sebagai pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Pusaka, saya perlu membagikan masa untuk di UPSI, Universiti dan juga di Dewan Pusaka. Jadi seakan-akan saya ini disuruh menjadi orang muda semula. Dua tugas. Tak mengapa Prof, lebih muda usia tidak ada apa orang kata angka tidak memberikan apa-apa makna melainkan kematangan dan juga pengalaman yang lebih banyak lah. Jadi semangat saya muda, semangat muda itu patut dicontohi oleh orang muda juga. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak Prof kerana bersama dengan kami. Saya mungkin kita akan sambung sedikit lagi kerana kita menyentuh tentang pepatah Melayu dan saya minta Husna berkongsi sedikit dengan kita tentang pepatah pepatah Cina yang ada persamaan dengan pepatah Melayu yang boleh kita lihat di sini. Okey, Husna, apakah pepatah kita yang pertama yang boleh kita kongsikan? Okey, dan maaflah sebab saya tak tahu banyak pepatah Melayu, tapi hari ini saya juga nak berkongsi beberapa pepatah Melayu yang mempunyai maksud yang sama dengan pepatah China. Yang pertama ialah tonggan gongku. Ini dalam bahasa Mandarinnya maksudnya menikmati keseronokan bersama dan menghadapi kesukaran bersama juga. Dan dalam bahasa Melayu tu saya rasa ada satu pepatah yang sama dengan dia, ialah berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Betul tak? Kalau dari segi maksud perkataan itu si tongkan kongku tu maksudnya apa? Dari segi satu persatu. Tong ini maksudnya bersama. Okey, bersama. Kan ini maksudnya manis. Dan Kong ini juga maksudnya bersama. Dan ku ini maksudnya pahit. So maksudnya manis bersama dan pahit juga bersama. Saya rasa sama dengan pepatah Melayu inilah. Ya, maknanya susah dan senang sama-sama lah kita tanggunglah sama-sama. Ya, betul. Yang seterusnya, mungkin hari ini kita kena belajarlah juga sedikit pepatah Cina. Maknanya ada persamaan. Seperti mana Prof sebut tadi, pantun pun ada persamaan. Dan persamaan ini yang nak kita selalu
angkat supaya budaya itu dapat kita kita menyantuni antara satu sama lain kan. Jadi tong sebutan dia yang betul tongkan kongku Betul. ya, okey. And